Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Encik Taufik Pistachio dalam rancangan Forum Islamiah. Baik, pada hari ini kita tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan mengenai suatu topik yang jarang orang ambil endah pada zaman kini, iaitu sejarah. Topik yang berkaitan dengan sejarah. Hari ini kita akan menelusuri kisah di mana berlakunya suatu perkara yang sangat tragis dalam sejarah umat Islam, iaitu mulanya Perang Saudara. Bersama saya pada hari ini ialah panel kita yang pertama, iaitu Abdul Syahmi bin Matusin yang datang daripada Miri, Sarawak. Sila perkenalkan diri anda. Ya, betul. Nama diberi ialah Abdul Syahmi Matusin, asal negeri Sarawak dan sekarang meneruskan pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam peringkat Baik, terima diploma. kasih. Okey. Baik, terima kasih panel kita yang pertama. Seterusnya panel kita yang kedua. Yang lainnya tidak bukan yang abang kacak di bawah itu. Saudara Muhammad Afnan Muttaqin bin Aswadi yang kabarnya datang daripada Dungun, Terengganu. Panel kedua, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Afnan Muttaqin bin Aswadi, memegang nombor matrik 054138. Datang daripada Dungun, Terengganu. Okey. Baik, terima kasih panel kita yang kedua. Seterusnya, panel kita yang ketiga yang bersiaran langsung daripada kediamannya yang terletak di Mane, Terengganu, iaitu saudara Zoris Lutfi bin Khalil Anwar. Panel ketiga, sila perincikan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Nama saya Muhammad Zoris Lutfi bin Khalil Anwar. Bertuntut di UNIZA. InsyaAllah akan bersama anda dalam forum perang sejarah pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih panel kita yang ketiga. Sebelum kita memulakan majlis kita, saya ada serangkap pantun. Bukan serangkap, tapi banyak rangkap. Iaitu mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Jadi pada hari ini tajuk yang akan kita bahaskan iaitu Perang Siffin. Perang Siffin ni adalah satu bermulanya titik hitam dalam sejarah tamadun umat Islam. Dan ianya akan dikupas oleh ahli panel kita yang pertama. Dan saya serahkan majlis kepada ahli panel kita yang pertama, saudara Abdul Syahmi. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey. Saya akan menceritakan ataupun memberi maklumat tentang pengenalan berkaitan dengan Perang Siffin ini. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, 4 sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali telah menggantikan ataupun mereka telah dilantik menjadi khalifah ataupun pemerintah umat Islam pada ketika itu selepas kewafatan Nabi. 4 orang sahabat itu telah dipercayai oleh sahabat-sahabat yang lain dan mereka telah mendapatkan sokongan ataupun dukungan daripada para sahabat yang hidup pada ketika itu. Okay. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula merupakan khalifah yang kedua selepas khalifah Sayyidina Abu Bakar. Dan kepimpinan umat Islam diteruskan oleh Sayyidina Uthman iaitu khalifah yang ketiga, dan khalifah yang keempat pula ialah sepupu baginda Nabi sendiri iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam rekod 4 khalifah ini, zaman khalifah Ali radhiyallahu anhu merupakan zaman yang amat berat. Maksudnya zaman tersebut memang banyak perkara yang berlaku jika dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lain. Kerana lebih ramai sahabat yang berpengalaman, yang mengerti dan menghayati tentang ajaran
yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lainnya pula pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali yang majoritinya para sahabat ramai yang baru memeluk agama Islam. Dalam pada itu, fitnah dan kekecohan telah bermula daripada pemerintahan Khalifah Abu Bakar lagi. Seperti wujudnya golongan murtad, wujudnya golongan yang tak nak membayar zakat, dan golongan yang mengaku menjadi Nabi seperti Musailamah Al-Kazzab yang telah mengakui dirinya sebagai seorang Nabi padahal dirinya adalah Nabi yang palsu. Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan ikutan ataupun tokoh tauladan kerana akhlak ataupun perilaku yang baik yang ditunjukkan kepada seluruh umat Islam yang lain. Peperangan telah wujud, iaitu perang Siffin ini adalah disebabkan wujudnya pembunuhan, iaitu pembunuhan Khalifah ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan oleh golongan pemberontak. Mereka telah membunuh ketika Sayyidina Uthman membukukan Al-Quran rasanya, tak silap lah kalau tak silap. Setelah Khalifah Uthman selesai membukukan, dan selepas itu Khalifah Uthman dibunuh. Okay. Pendapat yang masyhur telah menyatakan bahawa selepas peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman ataupun Sayyidina Uthman yang berlaku pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, orang ramai sudah mula untuk mengerumuni Sayyidina Ali dan berbai'ah ke atas Sayyidina Ali, iaitu mengangkat kepercayaan ataupun berjanji setia kepada Sayyidina Ali. Perkara berbeza pula berlaku selepas pengebumian Sayyidina Uthman, iaitu 5 hari selepas pengebumian beliau. Proses bai'ah tersebut berlaku dengan sangat sukar, iaitu apabila penduduk di Mesir, Kufah dan Basrah mula menunjukkan perlakuan egris kerana pembunuhan Sayyidina Uthman itu adalah suatu benda yang sangat mengejutkan ketika itu. Kerana Sayyidina Uthman ni mempunyai hubungan dengan penduduk-penduduk di kota tersebut. Namun ketika bai'ah yang telah dilakukan ke atas Sayyidina Ali, sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas telah berbai'ah ke atas Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin umat Islam ketika itu. Pada 24 Zulhijjah, mereka telah berbai'ah ke atas Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menyampaikan khutbah yang pertama suatu pelantikannya sebagai khalifah pada 25 Zulhijjah ketika itu. Contoh yang dapat diperlihat ialah ketika zaman Sayyidina Uthman lagi, bahawa sudah timbul perasaan hasad dengki ataupun tidak puas hati dalam golongan pemberontak dengan perlantikan gubernur suatu pemerintahan Sayyidina Uthman, kerana Sayyidina Uthman ini melantik gubernur ataupun orang-orang atasan daripada keluarga beliau sendiri. Itu yang menyebabkan ramai yang tidak puas hati dengan pemilihan tersebut. Lain pula ceritanya pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Terdapat 2 perang saudara ketika itu. Yang perang yang pertama ialah perang Jamal, dan perang yang kedua ialah perang Siffin. Jadi yang kita nak fokuskan di sini ialah perang Siffin. Perang Siffin ini berlaku di antara kumpulan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Sufyan, yang pada ketika itu merupakan pemimpin di mana lupalah. Tapi adalah merupakan pemimpin lah, dan merupakan saudara rapat dengan
Sayyidina Uthman. Setelah mendengar rencana penuntutan atas kematian Sayyidina Uthman oleh Muawiyah, Sayyidina Ali pun mempersiapkan bala tentera untuk bergerak ke Basrah dan berunding dengan kumpulan Muawiyah tadilah. Jadi melalui perundingan itu dapat diwujudkan perdamaian. Namun perang tersebut tidak dapat juga dielakkan. Jadinya motif tercetusnya perang Siffin ini masih sama dengan perang Jamal pada mulanya. Mereka mewujudkan perdamaian. Tetapi ada golongan yang ibarat gunting dalam kain. Maksudnya mengambil kesempatan. Telah wujudnya perdamaian, namun mereka telah mewujudkan persengketaan dalam diam. Seperti melakukan serangan kepada kedua-dua belah pihak, menyebabkan kedua-dua belah pihak rasa salah faham. Maksudnya mungkin salah faham lah kot. Itu saja poin yang hendak saya ceritakan di sini. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang pertama yang telah berkongsi kepada penonton kita berkenaan pengenalan kepada Perang Siffin ini. Seterusnya, faktor berlakunya Perang Siffin ini saya akan serahkan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Muhammad Zarif Lutfi, kerana faktor ini merupakan salah satu poin penting untuk kita membahaskan sesuatu peristiwa perang tersebut. Okey, saya serahkan kepada ahli panel kita. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Baik, insyaAllah saya teruskan dengan faktor ataupun kenapa Perang Siffin ni boleh tercetus. Baik, untuk pengetahuan anda dan saudara Syahmi telah membagi tahu tadi, Perang Siffin ini adalah perang yang perang saudara yang berlaku, iaitu perang saudara yang kedua selepas daripada perang Jamal, iaitu di mana Perang Siffin ni atau perang saudara ini berlaku dalam kalangan umat Islam sewaktu pemerintahan Sayyidina Ali, iaitu pada tahun 657 Masihi di Sungai Furat, atau nama lain sungai tersebut iaitu Sungai Euphrates. Jadi perang ini dinamakan Perang Siffin sebab sungai tersebut terletak di berlaku di Siffin. Okey, kerana Sungai Furat itu terletak di sebuah tempat yang bernama Siffin. Baik, Perang Siffin ini merekodkan ataupun memberi peristiwa sejarah di mana puak saudara Islam ini ingin menuntut keadilan di atas kematian Sayyidina Uthman, iaitu khalifah yang ketiga. Menurut ahli sejarah, niat sahabat dalam kedua-dua perang ini adalah tidak salah kerana mahu hukuman qisas dijalankan kepada pesalah, yakni orang yang membunuh Sayyidina Uthman tersebut. Jadi sebelum tercetusnya Perang Siffin ini, Sayyidina Ali iaitu khalifah yang keempat telah mengutus utusannya Jarir bin Abdullah untuk mengirimkan surat kepada Muawiyah supaya beliau berbai'ah kepada Ali. Muawiyah ini adalah seorang gubernur ataupun wakil pemerintah di Syam, di mana dulu Muawiyah ini dia menyandang jawatan sebagai gubernur ini di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman lagi. Jadi apabila dia berada dalam satu zaman dengan Sayyidina Uthman, kemudian dapat memberita pula Sayyidina Uthman ini dibunuh, maka kita kembali di mana Sayyidina Ali mengutus Jarir tadi dalam perjumpaan utusan Sayyidina Ali, maaf saya potong, di mana Sayyidina Ali mengutus Jarir bin Abdullah untuk mengirimkan surat kepada Muawiyah supaya Muawiyah ini berbai'ah kepada Ali sebab Ali nak ganti tempat Uthman kan. Okey. Akan tetapi Muawiyah meletakkan syarat jika mahu beliau berbai'ah kepada Ali, Ali seharusnya memberi hukuman qisas dan menuntut bela atas kematian Uthman, atau serahkan kepada Muawiyah kepada kumpulan pemberontak, yakni berperanglah. Okey. Jadi Sayyidina Uthman kejap ya.
Okey, jadi nak tak nak Saidina Ali dia nak apa orang kata ni seimbangkan keadaan ataupun untuk mengelakkan apa orang kata tercetusnya lagi masalah yang lebih ketara, terpaksalah Saidina Ali memilih untuk berperang. Sehingga kan Muawiyah pada ketika itu dia lepas dia nak tuntut bela atas kematian ini, perang itu terus berlaku. Muawiyah pada ketika itu asalnya bersetuju untuk membaiat kepada Ali jika Ali sudi memenuhi syaratnya ketika utusan Ali iaitu Jarir bin Abdullah menemuinya. Menurut pendirian Muawiyah, dia adalah orang yang paling layak untuk menuntut kematian Uthman atas faktor usia dan kekuatannya. Cuma dia terkeliru sama ada nak lebih tuntutannya terhadap kematian Uthman berbanding berbaiat kepada pemerintah umat Islam iaitu Saidina Ali. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua yang telah mengupas mengenai faktor berlakunya perang Siffin. Seterusnya, poin yang ketiga yang kita akan bahaskan di sini adalah implikasi ataupun akibat apabila terjadinya sesuatu perang itu. Mengikut logik akal, sudah tentu apabila berlakunya sesuatu perang ataupun sesuatu bencana, pasti akan ada kesan terhadap masyarakat sekeliling ataupun bangsa-bangsa selepas generasi tersebut atau pada masa tersebut. Jadi saya serahkan kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Muhammad Afnan untuk membongkar mengenai akibat perang Siffin ini. Okay, terima kasih kepada moderator Encik Taufik. Okay, jadi saya ingin membicarakan mengenai akibat berlakunya perang Siffin. Okey, rentetan daripada peristiwa perang Siffin ini, pada kemuncak perang ini kedua-dua pihak telah kehilangan ramai tentera Islam, baik dari tentera Saidina Ali maupun tentera di bawah pimpinan Muawiyah. Peperangan ini tamat selepas Amru bin Al-Ash yang berpihak kepada pasukan tentera Muawiyah meletakkan mazhah di hujung mata tombaknya, dan pada ketika itu pasukan tentera Muawiyah diambang kekalahan. Rundingan dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Ali juga telah menghantar Abu Musa Al-Asy'ari, manakala Muawiyah pula menghantar Amru bin Al-Ash untuk berunding dan berdamai. Ali melakukan perkara ini kerana melihat kerana memilih kerana berunding ini ke arah kebaikan, melainkan kalau berperang mereka akan kehilangan ramai lagi tentera-tentera Islam. Okey, jadi terdapat juga peristiwa menarik di mana terdapat tanda-tanda pencerobohan yang ingin dilakukan oleh tentera luar yang datang dari Konstantinopel, iaitu yang kininya Istanbul. Muawiyah telah mengarahkan pihak berkuasa Rom Byzantine untuk mengundurkan tentera mereka atau beliau akan bergabung dengan Ali bergerak memerangi tentera Rom itu. Akibat berlakunya perang ini jugalah yang memunculkan puak yang dinamakan Khawarij. Puak ini dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Al-Rasibi. Puak ini adalah puak yang menjadikan batu api yang ingin memarakkan lagi api peperangan antara Ali dan Muawiyah. Mereka telah menyatakan bahawa Ali dan Muawiyah telah melakukan dosa besar dan telah mengkafirkan mereka berdua kerana bertindak tanpa berlandaskan ajaran Al-Quran sebagai panduan. Puak inilah yang kita kenali pada zaman sekarang sebagai Syiah, yang mana mereka menyesatkan orang lain. Okey, jadi itu saja. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga yang telah berkongsi mengenai akibat berlakunya perang Siffin ini. Baik, kesimpulan yang dapat saya rumuskan berdasarkan kisah perang Siffin ini ialah apabila terjadinya sesuatu perang itu mestilah sesuatu buruk akan terjadi, iaitu seperti yang saudara Afnan telah beritahu, munculnya puak Khawarij yang saling mengkafirkan orang Islam yang lain.
Seperti yang telah kita pelajari, hukum mengkafirkan orang lain ni bukanlah sesuatu yang baik, malahan tidak boleh untuk kita mengkafirkan orang lain. Sebab kita pun manusia, takkan nak jatuh hukum kat orang lain macam tu saja. Tak boleh. Selain itu, perang saudara adalah disebabkan oleh disebabkan oleh keterbatasan pendirian Saidina Muawiyah, iaitu beliau hendak menuntut bela. Akan tetapi beliau terlupa ataupun terkeliru dengan tanggungjawab beliau, iaitu sebagai orang yang perlu mematuhi perintah pada zaman itu, iaitu Saidina Ali. Jadi kita sebagai rakyat hendaklah mematuhi apa yang dipimpin oleh pemerintah kita. Jika dia melakukan perkara yang buruk, tegurlah secara baik, dan jika dia tidak mendengar, maka kita berhak untuk memerangi. Baik, sekian saja forum kita pada hari ini. Sebelum saya menghabiskan majlis kita pada hari ini, terimalah serangkap, malahan banyak rangkap pantun dari saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu kita di masa yang lain, insya-Allah.